Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. So kita akan sambung lagi mengenai kita punya robotic arm. So tema kita hari ini warna biru. So robot warna biru. Okay. So previously kita dah belajar mengenai inverse kinematics, di mana kalau kita ada robot arm kita, ni robot arm kita. So kat mana kita punya tips kepada robot arm kita ni, macam mana kita nak calculate berdasarkan dia punya kinematics dia. Kita dapat cari kedudukan hujung dia. So this week kita akan belajar Jacobian, di mana kita akan cuba dapatkan hala laju kepada end effector dia. Kita bukan nak kawal macam sebelum ni position, tapi this week kita nak belajar kepada Jacobian, iaitu vektor ataupun velocity kepada end effector dia. So dalam case kita boleh tengok ya. So contoh di sini kita ada beberapa robot arm. Kita bukan hanya nak mengawal position akhir kepada end effector dia, kepada gripper dia, tapi kita nak kawal dia punya kelajuan juga. Sebab objek yang kita nak tangkap kadang-kadang dia bergerak dalam velocity. So kita kena gerakkan arm kita pada velocity tertentu supaya kita boleh tangkap. So untuk mengawal velocity arm kita ni, jom kita tengok Jacobian ya. So first antara kes yang menunjukkan Jacobian ni berjaya adalah di mana bila Jepun dia nak buat robot untuk boleh bermain pingpong. So bila dia nak main pingpong tu dia ada velocity, dia bergerak. So robot ni dia kena estimate kat mana bola tu berada, dan dia kena gerakkan tangan robot tu sendiri. Bila dia sentuh pingpong tu, dia tidak boleh terlalu kaku. Dia kena ada velocity yang lembut supaya bola tu tak terlalu laju. Okay. So dari sini kita perlukan robot arm yang ada velocity. So kita kena ada Jacobian lah. So macam mana kita nak guna Jacobian? Okay. Secara asasnya Jacobian ini dia punya idea dia mudah saja. Kalau kita back to basic kita dah belajar dalam fizik dulu. Kita dah belajar mengenai macam mana kita nak dapatkan velocity. So katakanlah kita ada position kita pada masa kosong, ini kereta kita. Lepas tu ini adalah position pada T2 dan position dia sampai 2. So macam mana kita nak dapatkan velocity dia? So kalau position tu adalah X, mudah saja nak dapatkan velocity dia. Kita buat dx per dt, iaitu berapakah perubahan dari sudut position, kalau dalam kes ni 2, dan berapakah masa diperlukan daripada kosong hingga kedua contohnya. So dalam kes ini dia adalah 2 per 2. So velocity dia adalah, kalaulah position dia adalah meter dan masa dia adalah second, so 1 meter per second. So macam tu saja. Ini untuk velocity untuk satu pergerakan lah. Cuma dalam robot ni macam mana pula? Robot ni dia ada banyak joint, kan? Dia ada banyak, dia ada macam kalau dalam kes ni ada 1, 2, 3, 4 dan banyak. Semua ni bergerak dan semua memberikan contribution kepada robot arm kita ni, dia punya end effector robot kita ni. So saya bagi contoh ya. Katakan ini adalah robot arm kita. So kita ada dua motor. So ini adalah motor pertama dan motor kedua. Kalau kita gerakkan motor pertama kita, ini M1, M2, saya pusingkan motor pertama ini, bahagian ini akan bergerak, bahagian ini akan bergerak dan bahagian sini akan bergerak. So kita akan dapati ada velocity pada hujung arm tu. Contoh macam ni, saya gerakkan motor yang di sini. So nampak arm di hujung sini dia akan bergerak. Betul. Apa kata kalau kita gerakkan pada masa sama M2 juga kita gerakkan. Kita gerakkan M2 juga. So kita ada velocity daripada sini dan velocity dari M2. So kita ada dua velocity yang bertambah pada macam ni satu dan lagi satu pada sini. So bila kita ada dua ni dia akan jadi lebih laju lah. Dia akan jadi lebih laju pada end effector dia. Disebabkan ada dua motor contribute kepada velocity dia.
So velocity ni kita kirakan menggunakan vektor. So disebabkan tu kita guna Dynavik-Hattenberg. So sebab kita nak kira berapakah contribution M1 dan M2 kepada N effector dia. So dalam robot arm ni biasanya kita ada M sampai 6 lah. 6 motor. So macam mana kita nak kira Jacobian dia punya contribution kepada N effector dia. Macam mana kita nak buat ya? So secara mudahnya kita boleh gunakan Dynavik-Hattenberg. Dynavik-Hattenberg ni kita punya DH parameter yang kita dah belajar sebelum ni untuk forward kinematics. Kita boleh dapatkan dia punya Jacobian matrix dia. Okey. Secara asasnya bila kita dah dapat Jacobian matrix ni, nanti kita tunjukkan macam mana. Jacobian matrix ni biasanya diberikan seperti di bawah ni. Ianya mewakili N effector. So kalau ni robot arm kita, dan bahagian ini mewakili N effector dia. Okay. So dia mewakili velocity kat sini. So apa yang diwakili adalah Vx, velocity x, velocity y, velocity z, omega x. So velocity ni daripada sudut x, y dan z lah yang kita dah belajar. Okay, ini semua pada arah contohnya x, y dan z. So yang ni pula ada omega x. So pusingan pada paksi x, omega y, kelajuan pusingan pada paksi y, dan omega z, kelajuan pusingan pada paksi z. So bukan hanya dia punya pergerakan, kita punya pergerakan N effector tu dari sudut z, x dengan y saja contohnya, tapi kita nak tengok pusingan dia juga, kelajuan pusingan dia. Kita boleh kawal. Contohnya dari sudut x, dari sudut, nanti kita boleh bagi dia punya y lah. Y dia pitch kan. So berapa kelajuan pusingan dia kan. Dia bukan hanya angle tapi kelajuan dia. So secara mudahnya kita boleh gunakan daripada kita punya DH matrik kita. Kita punya DH matrik kita last time kita boleh dapat transformation daripada 0 kepada 6 frame dia. Lepas tu kita dah akan dapat 4x4 punya matrix. Okay. Lepas tu yang ni biasanya kat bawah sekali 0, 0, 1. Lepas tu ini adalah Px, Py, Pz, dan sini ada lagi 3x3 matrix kita di belah kiri. Ini mewakili rotation punya matrix. Ini mewakili position kan. So kita tengok Px, Py, Pz ni, kalau kita buat Px per dt, Py per dt, Pz per dt, kita boleh dapatkan Vx, Vy dan Vz. So mudah saja. Sama je macam teori kereta tadi kan. So cuma bila kita nak bezakan Px ni, dia ada secara mudahnya dia ada banyak motor. So bila kita nak bezakan setiap motor tu, so kita akan ada macam 1, 2, kalau ada 6, ada maybe ada 6 motor kita kena lihat. Okay. So ada 6 motor, ada contohnya 6 theta. So 6 theta kita nak kena bezakan. So macam mana kita nak bezakan per dt? So kita tak boleh gunakan cara biasa perbezaan, tapi kita boleh gunakan apa dipanggil partial differentiation. Partial ni mudah saja, kita bezakan
terhadap setiap theta tu. Okay, nanti kita tengok macam mana kita nak buat. So ini QQ ni mewakili theta lah. Theta 1. Kalau robot tu adalah rotational, kalau dia adalah prismatic, dia adalah D lah biasanya. Okay, dan theta semakin. So setiap theta ni kita perlu partial differentiate. So macam mana kita nak buat? So kita akan tengok selepas ni. Kemudian untuk rotation dia pula, rotation tadi kita dah tengok kepada dia punya apa orang kata, dia punya position. So sekarang kita nak tengok dia punya rotation punya velocity. So dia panggil angular velocity in respect to the base frame. So it is the sum of angular velocity for all joint. So semua joint ni dia akan memberi sumbangan juga. So biasanya angular velocity daripada base frame kosong hinggalah kalau robot kita ada 6, so n dia 6. So kita kena dapat untuk frame 1, 01. Lepas tu yang kedua kita kena darab dengan rotation 01 dengan omega 1 dari 1, 2. So sampailah yang hujung di mana yang last kali R dia kena adalah N. Kalau N dia 6, so 6 tolak 1, R dia adalah 0,5. Dan ini adalah 6, ini adalah 5. So macam tu. Okay. Tapi yang ni kita akan tengok kemudian macam mana kita nak kira dia. Sebenarnya sangat mudah lah. Cuma kita just tengok je dulu mengenai perkara ni. Okay. So bila kita dah buat Jacobian matrix tadi, kita dah selesaikan semua. Kita dah buat partial differentiation untuk kita punya position tadi, untuk velocity position, dan ini semua adalah kita punya position untuk Px, Px, Py dan Pz kita. Dan bawah ini adalah omega kita. Okay. So kita kena selesaikan semua. Okay. Nanti kita tengok. Sebenarnya tak susah, dia mudah saja. Dan bila kita buat ni, kita akan dapat kita punya matrix, di mana matrix ini adalah Jacobian matrix. So Jacobian matrix ni velocity untuk apa? Velocity untuk end effector. Maksudnya dekat hujung tangan robot kita ni, apakah velocity dia? Okey, kita tengok balik apa yang kita dah belajar sebelum ni. Sebelum ni kita belajar daripada theta 1, theta 2 sehinggalah yang terakhir sekali theta 6. Kalau semua joint adalah revolute, kita ubah dia kepada forward kinematics dan kita akan dapat kedudukan akhir robot arm tu dari sudut X, Y dan Z, dan juga dia punya dia punya roll, yaw dan pitch contohnya. So dengan menggunakan cara ni kita dapat bukan hanya kedudukan akhir robot arm tu, tapi macam mana dia punya roll, yaw dan pitch dia. Okey, so apa beza dengan Jacobian? Jacobian ni kita bezakan setiap theta tu. So theta d theta per dt. Ataupun kita boleh theta dot, ada titik atas dia. So maksudnya dia adalah velocity. So dari velocity setiap theta ni, kita nak kirakan apakah nilai velocity kepada X, Y, Z dan rotation omega X, Y dan Z. So daripada velocity pergerakan motor kita ni, kita nak dapatkan end effector dia punya velocity dia macam mana dari sudut X, Y dan Z, omega X, omega Y dan omega Z. So dengan benda ni selesailah Jacobian matrix kita. Okey. So mungkin pening lagi. Macam mana nak buat ni? Okay. Matematik ni susah ke tak ni? Kita tengok. So step untuk matematik dia, calculation dia adalah sangat apa orang kata straightforward lah.
So first kita just obtain, dapatkan Px, Py, Pz dari DH matrix untuk kita punya forward kinematics untuk kita punya robot arm. So biasanya kita buat robot arm kita akan dapat macam saya cerita tadi, contohnya 0 hingga 6 matrix kita. So kita akan dapat satu matrix yang bentuk dia lebih kurang macam ni, dan ini adalah rotation dia, dan ini adalah position dia. So daripada sini kita boleh dapat daripada sini kita akan dapat Px, Py, Pz. Kemudian kita bezakan Px, Py, Pz dia. Okay, kita bezakan sama ada dia adalah theta atau prismatic. So ada dua kan join robot tu, sama ada dia pergerakan dia theta ataupun dia macam straight, dia prismatic. Okay, then last sekali kita obtain the third column of the rotation matrix. Okay, dari rotation matrix kita ada 3 kolom untuk R tu, yang ni R dia. Okay, so kita kena obtain the third column. Maksud saya nanti kita akan dapatkan 2 kolom di sini dan kita masukkan je nilai kita dan kita akan dapat. So macam mana ya? Okay, kita ambil satu example. So robot ni, dia boleh bergerak macam mana? Satu, dia boleh pusing macam ni. Kedua, dia boleh pusing yang ni. Ketiga, dia boleh cucuk-cucuk ke depan. So dia ada 3 join. Join pertama dia adalah theta 1, join kedua adalah theta 2, dan join ketiga dia adalah D3. So D3 ni bergerak. Okay, so basically ini adalah dia punya DH Dynamic Hattenberg punya parameter untuk robot ni yang kita dah dapat dalam kelas sebelum ni. Okay, so dalam kes ni kita pakai ketiga join ni saja. First kita dapatkan dia punya DH matrix, Dynamic Hattenberg punya matrix, dan kita dapat matrix akhir dia, di mana matrix akhir dia adalah H03 dan ini adalah matrix akhir dia. So kalau kita ingat, ini adalah dia punya P dia, dan ini adalah 3x3 matrix, adalah rotation. So dia akan tunjuk kat mana rotation untuk robot arm tu, dan P adalah kat mana kedudukan Px, Py dan Pz dia. Okay. So sekarang ni kita perlu tukar daripada DH matrix tadi kepada Jacobian matrix. Okay, step pertama ni tadi kita nak ubah daripada DH kepada dari forward kinematics Dynamic Hattenberg kepada, kita nak tukar kepada Jacobian matrix kita. So first kita dapatkan N effector punya matrix, dan kita dah tahu dah mana satu rotation dan mana satu adalah position. So sekarang apa kita perlu buat? Mudah saja. So kita perlu bezakan setiap satu ni terhadap kita punya join. So kalau robot kita punya join ataupun motor dia, kita punya tadi theta 1, theta 2, dan apa yang ketiga? D3. Sebab apa? Robot kita ada pergerakan pusing macam ni, dia ada naik turun, dan dia ada D3 straight ke belakang, ke depan, ke belakang. So kita akan dapat this matrix ni, kita keluarkan dia punya Px, Py, Pz. So kita kena bezakan kita punya Px, Py dan Pz kepada setiap motor kita. Kalau motor kita ada 2, kita kena buat 2. Kalau motor kita ada 3, 3. Kebiasaan robot ada 6, so kita kena differentiate dia kepada 6. So ini dipanggil partial derivative. Okay. So first kita buat Px kita. So ni adalah Px kita. Kita buat d Px per d theta 1.
So Px kita sama kan, A2 C1 C2 tolak D3 C1 S2. So kemudian kita bezakan lagi Px kita kepada motor yang kedua adalah D theta 2. So kita bezakan dia kepada A2, Px kita adalah A2 C1 C2 tolak D3 C1 S2. Ini adalah Px, sama saja. Saya just nak sebut bahawa ini adalah Px. Dan ini adalah Px lagi, A2 C1 C2 D3 C1 C2. It's the same. So just kita bezakan dia terhadap D theta 1, D theta 2 dan D3 lah. Dan next one adalah derivation, partial derivation terhadap Py per dt. Okay, kita partial derive dia terhadap D theta 1 ni Py lagi D theta 2 dan D3 Py. Dan ini adalah Pz, ini adalah Pz. Pz kita ada D1 tolak A2 S1 S2 tolak D3 C2, just the same, D1 tolak A2 S2 tolak D3 and C2. Ini adalah dia punya Pz dan kita bezakan terhadap theta 1, Pz bezakan terhadap theta 2 dan Pz bezakan terhadap D3. Okey, differentiation untuk trigonometri. Mungkin ada orang tanya, Cik, saya dah lupa. Okay. Tak apa, saya bagi. Mudah saja. Biasanya kita just kena ingat dua ni saja. So kita ingat jika dia adalah sin, dia akan jadi cos. Jika dia adalah cos, dia ada negative sin. So secara mudah bagi tak confuse, kalau dia cos, kita bezakan dia akan jadi negative sin. Okay. So kita dah tahu ni, jom kita cuba. Okay, untuk the first case kita tunjuk. Okay. Okay. So kita buat dekat sini lah contoh. Okay, ni sebagai contoh. A2 C1 C2 tolak D3 C1 S2 terhadap D theta 1. Okay. So ini kita buat untuk yang pertama. So ada 3 lagi untuk theta 2 dan D3. So kita buat yang pertama. So bila kita buat yang pertama ni, untuk theta 1, kita hanya perlu tengok kepada theta 1 saja. Okay, kalau cos dia akan jadi apa? Dia akan jadi negatif. So bila ni dia akan berubah menjadi A2 negatif sin 1 C2. Okay. Yang ni pula dia akan jadi negatif D3. Kalau cos tadi apa? Kalau cos dia pergi sin, dia akan jadi negatif. So negatif sin 1 S2. So kita dah siap dah beza kepada D theta 1. So next kita nak buat terhadap D theta 2. C1 C2 tolak D3 C1 S2 bagi dengan D theta 2. Okey. Okey, jom kita try buat yang ni untuk D theta 2. So kita cari mana theta 2, sini dan sini. Okey, ni adalah cos. So dia akan jadi A2 ni, contoh ni C1 negatif S2. Okey. Kita buat yang kedua pula. Yang ni adalah D3 C1. Kalau S sin, dia tak jadi negatif. Kalau sin, dia akan jadi, kita bezakan sin, dia jadi cos. So dia akan jadi cos 2 sahaja. Okey. Dan last sekali kita kena bezakan dia terhadap D3 pula. D A
C2 C1 C2 tolak D3 C1 S2. Kita bezakan terhadap D3. Okey. So macam mana kita nak buat? Macam perbezaan biasa kita buat. First kita cari, ada tak D3 kat dalam ni? Tak ada, dia sama dengan kosong. Kat sini ada? Oh ada. So kita ada negatif, D3 akan jadi 1 darab dengan cos 1 S2. Okay. So semua ni kita masukkan dia. Okay, first kita masukkan yang ni dekat sini. Okay, disebabkan kita punya A2 tadi kita ada negatif sin theta 1 dan cos 2. So dia jadi negatif A2 sin 1 C2. Okay, betul. Kemudian kita buat yang ni pula. Yang ni dia ada negatif. Negatif, negatif dia jadi positif. So dia jadi positif D3 S1 S2. Positif D3 S1 S2. Okay, betul. So yang ni kita bezakan terhadap D theta 2. Kita dapat A2 negatif S2. So ni adalah negatif. So kalau dia negatif, dia akan jadi negatif A2 C1 S2. Negatif A2 C1 S2. Okay. So sorry mungkin salah faham. Ini adalah bukan A2 tolak S2 tapi A2 darab dengan negatif S1 dan darab dengan C2. So dalam kes ni D3 darab dengan negatif S1. So dalam kes ni A2 C1 darab dengan S2. So kalau kita dah darab, semua ni akan jadi negatif. So dia jadi negatif A2 C1 S2. Dan yang ni dia just ubah kepada cos. So dia tak ada perubahan dia punya sign dia. So dia jadi negatif D3 C1 C2. So kita tengok betul tak? Negatif D3 C1 C2. Okay, betul. Last sekali pada D3 paling mudah sekali dia jadi negatif 1 darab C1 darab S2. So semuanya jadi negatif C1 S2. Negatif C1 S2. So kita dapat kita punya metrik macam ni. Dan kita buat macam ni lah. Dia jadi 3 by 3 matrix. Darab dengan kita punya join dia. So ni adalah dalam bentuk velocity. Nampak kan? Velocity theta 1, theta 2 dan D3 sebab dia drop. Okey. Cantik dah kita punya ni. Dan kita ulang kepada PY dan PZ kita. Kita buat benda yang sama. Untuk PY kita akan dapat macam ni. Dan PZ kita akan dapat macam ni. Very straightforward dan mudah lah. Okay. So dah selesai bahagian atas ni. Kita dah dapat dah tadi untuk PY, PX, PY dan PZ kita. So kita dapat 3 by 3 matrix. Kalau ni 3. Kalau dia 6, kita ada 6 by 6 lah. Dia ikut kita punya nilai kita punya join untuk robot kita. So now kita nak cari rotation pula. Rotation punya matrix. Okay. Dia punya omega. Okay. Iaitu di bahagian bawah. Okay. So kita tinggal yang terakhir sekali, iaitu step 2. Nak habis dah. So untuk step terakhir tadi, di mana kita kata kita perlu cari dia punya J omega dia, iaitu pergerakan velocity dari sudut n effector punya rotation. Okay. So diberikan J omega sama dengan kita punya cacing ni. Kalau yang pertama, so kita kena gunakan rotation matrix pada R00. So dia sama macam ni lah. Kita guna cacing, N dia sama dengan R
dari 0 hingga kepada n tolak 1. So kalau n dia sama dengan 1, ini akan sama dengan 0. So dia jadi macam ni. So 0 ni dia biasanya samalah. Dia ada biasanya dia punya ni given as R00 sama dengan 001. Okey, dan kita buat untuk yang kedua pula, dan nilai kita punya nilai cacing ni n ni berdasarkan kita punya robot. Kalau robot kita dia punya jenis adalah revolute, maksudnya robot tu jenis berpusing, dia punya motor dia berpusing. So kalau dia jenis berpusing, so dia punya cacing sama dengan 1. Kalau dia jenis prismatic, maksudnya dia motor yang bergerak straight macam tu. So prismatic dia punya cacing dia, nilai dia sama dengan 0. Okay. So basically kita kena cari dia punya ni sama ada revolute atau prismatic. Lepas tu kita kena dapatkan dia punya rotation matrix pada kolom ketiga. So kalau kita punya robot ada kebiasaannya ada 6 joint atau 6 motor. So kita ada 6 lah benda ni. Tapi dalam kes kita ada sampai 2 dan 3. Kita ada 3 saja motor untuk robot kita. So kita akan cuba buat. Okay, jom kita buat untuk robot kita. Okay. Okay, robot kita dah ada 3. So kita boleh tengok di sini. Yang ini kita perlu cari dia punya cacing dia. Lepas tu dia punya rotation matrix. Yang kedua rotation matrix. Dan yang ketiga rotation matrix dia. Okay, kita pergi yang pertama. Yang pertama kita tahu theta 1 kita dia adalah revolute. So disebabkan revolute, dia punya nilai cacing dia sama dengan 1. Dan nilai R00 kita ni, rotation matrix kita pada kolom yang ketiga adalah sama dengan 001. Okay, this one selesai. Okay, yang kedua, robot arm kita tadi revolute ke prismatic untuk yang kedua? Theta 2 kan? Theta 2 dia revolute. So dia sama dengan 1. Okay, yang kedua ni R dia n tolak 1. So n dia 2, 2 tolak 1 sama dengan 1. So R10. So kita kena cari R10, kita cari balik dekat kita punya DH matrix tadi. Pada matrix kita H10, kita akan dapat 4x4 matrix dan kita tahu ini adalah rotation punya matrix dan ini adalah position. So dalam rotation dia, ini adalah kolom dia. Kita tengok pada the third column. So the kolom yang ketiga kita ambil semua ni dan ini adalah nilai kita punya R01 for the third column, which is negative sin 1 cos 1 kosong. Okay, so dengan cara ni kita masukkan nilai di sini dan kita selesai untuk the second one. The third one pun sama juga. Kita cari matrix kita. Kita darabkan H01 dengan H12 ni. Kita darabkan ni, kita akan dapat H02. Dari sini kita kena cari, disebabkan N kita 3. So 3. So jadi 3 tolak 1 sama dengan 2. So R2. So ini adalah rotation R02. Ini adalah rotation matrix dia. Dan ini adalah kolom yang ketiga dia. So kita dapatlah kolom dia macam ni. R02. Okey, cuma dia punya cacing untuk yang ketiga ni, kita ingat dia adalah D3. Dia adalah pergerakan prismatic. Kalau dia prismatic, dia punya cacing dia akan jadi kosong. So apa yang kita akan dapat akhirnya?
akhirnya kita akan dapat sesuatu yang seperti ini. Kita masukkan nilai kita punya R00 dengan kita punya nilai cacing kita tadi tu. So nilai dia adalah 1. So 1 darab dengan 001, so dia jadi 001. Okay. Next punya dia 1, kita darab dengan rotation matrix 10 ni. So dia jadi sama je, dia tak ada perubahan, negatif sin 1 cos 1 kosong. So dia jadi kat sini. Dan yang ketiga, disebabkan dia prismatic, nilai dia kosong. Dan ini adalah nilai rotation matrix dia pada kolom yang ketiga. Disebabkan dia kosong, so semua akan jadi kosong. So dia akan jadi kosong. So dengan cara ni selesailah kita punya omega punya matrix. So kita dah dapat omega kita punya matrix. Kita masukkan kepada keseluruhan kita punya Jacobian punya matrix tadi. Dan ini adalah J omega kita. Dan ini adalah dari segi J position tadilah. So kita cantumkan kedua-dua ni, kita dapatlah kita punya Jacobian matrix, dan ini adalah bentuk Jacobian matrix kita yang terakhir. So dengan ni kita selesailah. Dalam 3 step saja kita boleh dapat kita punya Jacobian matrix. Okey, jom kita tengok sedikit lagi mengenai Jacobian matrix ni. Dia ada beberapa isu dari segi singularities. Kadang-kadang joint angle ni dia akan berlaku masalah sikit bila ada singularities. So dia ada dua types of singularities, which is boundary singularities dan interior singularities. So kita tengok boundary ni dia adalah biasanya dia biasanya macam ini robot kita. So kalau kita punya robot arm tu, dia biasanya kalau dia berada pada hujung tips dia ni, dia akan berlaku singularities. Ni contohnya, ini adalah kawasan robot kita, dia boleh berfungsi kan. Ni work envelope, di mana maksudnya kawasan robot kita boleh berfungsi, tapi kita letak dia pada hujung-hujung. So kalau dia berada pada hujung sekali, dia akan berlakunya boundary untuk singularities. Okay. Kedua, interior singularities ni berlaku bila kita punya robot ni dia ada dua atau lebih daripada axis robot ni berada dalam straight line macam ni. So dia co-linear, dia sama. So bila dia sama, dia tak tahu mana satu yang perlu pakai sebab dia dah co-linear macam tu. So kat sini ada berlaku singularities, masalah-masalah yang kita mungkin berlaku lah. Untuk elakkan tu kita cuba jangan pastikan tak ada line yang co-linear lah untuk robot itu. Okay, so that's all untuk chapter kita yang Jacobian ni. So saya harap kamu semua dapat belajar mengenai Jacobian, dan jangan lupa jawab soalan quiz yang diberikan, dan ia adalah untuk kedatangan kamu. Okay, jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat petang.